Tak ada pun dalam ni. Mana? Satu pen. Mana? Kedua. Yang ketiga. Alamak. Tiga je. Alah, mana yang lain? Rasanya ada banyak. Hai Nisa, Ya, cari saya, apa tu? Cikgu Syukri. Assalamualaikum Cikgu. Saya tengah cari bahan-bahan untuk kelas kita kejap lagi. Tengah nak bersedia. Tapi Cikgu, pensel saya tinggal 3 je. Saya janji Cikgu, saya beli banyak Cikgu. Ya. Betul, cikgu macam ada masalah besar je ni. Memang masalah besar. Jadi cikgu rasa cikgu nak tolong Nisa lah. Nak tolong saya? Ya. Untuk selesaikan masalah saya? Betul. Masalah sebenarnya, alat tulis ni kita kena simpan satu tempat tau. Kita tak boleh biar bersepar-separ. Bila nak mencari nanti macam ni lah. Ya cikgu, betul. Saya setuju dengan cikgu. Saya risau sekarang ni. Jadi cikgu ada satu idea. Bagaimana kita nak atasi masalah Nisa ni? Kalau gitu jom cikgu. Saya tak sabar dah nak masuk kelas kita. Itulah dia. Jom kita. Jom kita masuk kelas. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan temani murid-murid yang sedang menonton kerana hari ini ada banyak aktiviti yang berteraskan kraft dan seni visual untuk kita lakukan bersama-sama. Nampaknya tadi Nisa dah jumpa pen dan pensel Kak Nisa dan dah letak dalam satu bekas yang khas ni. Adakah ini barang ataupun hasil yang akan kita lakukan bersama-sama dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tengok profil beliau. Murid-murid semua, jom kita persilakan Cikgu Syukri Hassan dari SK Bukit Damai Lancang Pahang. Orang kampung saya ni, kampung Koi ya Cikgu. Apa khabar Cikgu Syukri? Khabar baik. Assalamualaikum Nisa. Salam. Cikgu, kita macam sedondol, macam berjanji je. Cikgu Syukri, tadi kan Cikgu dah membantu saya untuk menyelesaikan masalah barang-barang saya yang orang kata apa letak di merata-rata tempat. Mungkin Cikgu boleh jelaskan apa aktiviti kita hari ni? Banyaknya barang-barang ni Cikgu. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ni, apa yang kita nak buat? Ya, kita nak menghasilkan bekas pensel comel. Menggunakan ini dia. Kertas gulungan tisu. Biasa kan kalau kita tengok tisu ni. Kalau kat rumah yang macam ni Cikgu? Ya, betul. Ada satu lagi yang panjang ni yang kat dapur tu. Ya, betul. Mana-mana pun boleh. Nak guna yang pendek boleh, yang panjang pun boleh. Maknanya bila dah habis kita boleh gunakan. Ya, betul. Kita tujuan untuk kita buat craft ni adalah untuk kita berjimat. Kita nak kita semula. Banyak bahan-bahan yang ada di rumah tu sebenarnya kita boleh manfaatkan. Ya, betul Cikgu. Sebelum kita pergi kepada bahan-bahan yang kita nak gunakan pada hari ini, apa bahasa seni visual yang akan kita sama-sama terokai dan pelajari pada hari ini? Okey, yang ni kata bahagian yang paling Cikgu sukalah, menerangkan tentang bahasa seni visual. Okey, bahasa seni visual ini dia ada 6. Okey, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Baik. Okey, jadi untuk projek kita pada hari ini, yang craft kita nak buat ni, kita berfokus kepada bentuk. Bentuk. Okey, bentuk ni merujuk kepada objek yang mempunyai keluasan, ketinggian, jisim serta isi padu. Dan mempunyai beberapa permukaan. Kalau kita contohlah, kita ambil satu contoh yang cikgu dah buat ni. Ini bentuk lah. Okey, dan bentuk ni terbahagi kepada 2 Nisa. Baik. Okey, ada bentuk yang pertama bentuk konkret. Bentuk konkret ni maksudnya yang bersifat 3 dimensi. 3 dimensi. Okey, ambil satu kita pegang. Kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh sentuh, kita boleh tengok dan kita boleh pusing ni. Kita boleh lihat 360 darjah. Kita boleh pusing. Okey, itu bentuk yang pertama, bentuk konkret. Manakala bentuk yang kedua ialah bentuk ilusi. Bentuk ilusi. Bentuk ilusi ni terhasil daripada unsur seni yang lain. Contohnya seperti garisan, warna yang kita boleh lihat pada contohnya lukisan.
ataupun catatan. Itu bentuk ilusi. Yang ini bentuk konkret. Bentuk konkret. Okey, jadi untuk murid-murid di rumah, bila kita nak menghasilkan sesuatu karya, kita kena tahulah setiap karya tu mengandungi bahasa seni visual. Wah, saya rasa saya ada ingat beberapa bahasa seni visual dari kelas-kelas kelab didik yang sebelum-sebelum ni. Seperti jalinan. Betul lagi. Saya garisan, sebab saya ada lukis juga. Alamak, banyaknya aktiviti. Nampaknya Nisa dah banyak belajar sebenarnya. Tapi hari ini kita belajar benda baru. Baiklah cikgu, jom kita nak tahu apa bahan-bahan yang murid-murid perlukan untuk aktiviti kita hari ini. Okey Nisa, antara bahan-bahan yang kita perlukan, okey, alat dan bahan ni kita panggil dia media lah dalam pendidikan seni visual kan. Okey, jadi yang pertama fokus kita tadi kepada ni kertas gulungan tisu lah. Ya, yang dah habis ya. Yang dah habis. Jangan ambil yang ada lagi, nanti mak marah. Betul, contoh macam ni kan. Cikgu buka lah, tunjuk sikit. Baik. Ni banyak ni kalau nak buka ni. Bahagian dalam ni kan. Bahagian dalam. Kita ambil yang ni lah. Ini saya nak tunjuk. Yang dekat tangan saya dah ada yang ni. Okey, betul. Ni dah ada. Ni contoh dia yang belum habis lagi. Ya. Okey, kemudian kita perlukan pistol perikat panas ni cikgu. Perikat panas, betul. Sebab kita boleh gunakan gam kuat ni. Okey, tapi yang ni lebih tahan lah kata. Lebih kukuh lah bila kita nak buat binaan. Baik. Okey. Seterusnya kita ada aksesori lah tambahan. Kita perlukan kertas kotak. Yang begini. Okey, kertas kotak ni tujuannya untuk kita buat alas bahagian bawah. Alas di bawah. Kotak ni boleh dapat di mana cikgu? Ambil je kotak apa-apa pun boleh kan. Kalau kat rumah saya ada kotak kasut. Kotak kasut boleh, tak kisah. Okey, tujuannya sebab kita punya kertas gulungan tisu ni dia berlubang. Nak tak nak bila kita tu kita kena tampal lah, lekatkan. Macam ni. Ini fungsi tampaknya nanti. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kalau kata kita buat kita boleh menghasilkan bekas pensil menggunakan begini je, tapi macam tak menarik lah kan. Betul. Jadi kita perlukan kata apa, kita buat hiasan sikit, kita balut dia supaya dia nampak lebih kemas dan menarik. Apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk menghias bagi cantik, bagi menarik lagi cikgu? Antaranya kita ada lidi sate kat sini. Okey. Kita ada batang aiskrim. Okey. Ni yang tidak berwarna lah. Okey, yang ni yang berwarna. Mungkin lebih menarik. Murid-murid dia suka kalau benda-benda yang berwarna-warni begini. Kan? Nisa pun macam suka je. Ya, saya tengok saya nak gunalah yang berwarna-warni tu nanti. Okey, tak apa. Sekejap lagi Nisa guna. Okey, kemudian kita ada tali. Yang kita boleh buat seperti yang kat depan ni. Baik. Okey, kalau Nisa tahu yang ni cikgu gunakan apa ni agak-agak? Nampak macam tin cikgu. Betul. Yang ni tin susu, yang ni tin sardin. Ya. Kita boleh manfaatkan. Dah habis gunakan, dah habis masak, boleh bersihkan. Kadang-kadang kita terus buang kan. Betul. Sebenarnya benda tu kita boleh manfaatkan. Okey. Selain tu kita juga ada kertas ni filter form ni yang kita boleh tampal. Di tangan saya pun ada cikgu. Biasanya murid-murid perempuan memang sukalah berkilat-kilat ni. Ya. Rasanya orang sebelah sini pun suka juga ni. Alah cikgu, janganlah kantorkan saya. Saya memang suka. Okey, untuk buat alas tapak kita boleh lekatkan dengan ni kain felt ni. Baik. Okey. Sebenarnya kain ni dia datangkan banyak banyak warna. Jadi kita contoh yang ni jelah kat cikgu ada warna kuning, kat Nisa tu ada warna. Saya ada warna merah jambu dan warna kuning juga. Okey. Kemudian kita perlukan gunting. Untuk memotong. Saya ada satu cikgu. Okey, pisau. Ada pisau tak? Saya ada pisau cikgu. Peringatan untuk murid-murid di rumah ketika menggunakan peralatan yang tajam ya cikgu. Berhati-hati dan minta bantuan ibu bapa atau kakak dan abang. Ya, betul tu. Ini sangat penting. Baiklah murid-murid, kita dah tahu bahan-bahan yang kita perlukan, barangan-barangan yang perlu ada di rumah untuk kita lakukan aktiviti kita hari ini. Saya dah tak sabar, saya rasa murid-murid pun tak sabar. Tapi sebelum tu, kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Kelab Kraft Didik KKD. Bunga melur, bunga matahari. Selamat kembali ke Kelab Kraft Didik lagi. Terima kasih murid-murid kerana sudi menonton kami dan nampaknya cikgu mereka semua sudah bersedia. Cikgu macam mana pantun saya tadi? Sedap tak? Sedap. Cikgu suka. Ni macam biasa je masuk talian pantun ni. Tak adalah cikgu, biasa-biasa je. Cikgu ada nak bagi pantun juga ke? Nak bagi pantun saya? Saya sebenarnya nak bagi juga tapi tadi dah fikir, sekarang ni hilang dah pula. Tak apa cikgu. Cikgu nak cubalah. Boleh. Anak burung menyanyi. Cikgu suka kalau Nisa menyanyi. Cikgu. Saya rasa kita boleh siapkan dulu bekas pensel saya. Mengelak
Saya tengoklah kalau saya nak menyanyi. Murid-murid di rumah, jom kita nak teruskan dengan langkah yang pertama. Jom cikgu. Okey, jom langkah yang pertama, kita sediakan bahan dah ada. Ya. Jadi kita nak buat tapak dulu macam biasa, kita gunakan kertas kotak kita. Okey, bersama dengan dia punya alas lah. Okey, Ya. alasnya terpulang, kita nak guna kertas boleh. Baik. Nak gunakan kain felt pun boleh. Kain felt. Saya ada kain felt berwarna kuning. Boleh cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Jom kita berkarya. Baik, saya nak tampal bagaimana cikgu. Apa yang kita boleh gunakan untuk menampal? Kita boleh gunakan pita pelekat dua muka. Okey, pita pelekat dua muka. Ataupun kita boleh gunakan ni pistol ni. Pistol perekat panas kita. Baik. Terpulanglah mana yang lebih mudah. Saya nak cuba menggunakan pita pelekat dua muka, boleh cikgu? Boleh. Teruskan. Jom, murid-murid. Cikgu pun nak buat juga. Ya. Okey, kita buat sama-sama lah. Boleh cikgu. Kita lekat di atas kotak cikgu. Okey, langkah ni mudah saja. Gunakan pita pelekat dua muka ni, dia lebih lebih mesra lah. Ya. Okey, kalau gunakan pistol perekat panas ni dia lebih berbahaya. Baik. Perlukan pengawasan lah daripada orang dewasa. Okey, kita letakkan pita pelekat dua muka ni di sekeliling kotak ni cikgu. Macam cikgu ni, cikgu dah ukur siap-siap. Jadi cikgu terus tampal saja. Baik. Okay, kalau kata kertas tu besar, mungkin kita boleh potong sikit lah. Ya. Okay, gunakan gunting ataupun pisau. Kalau macam kain felt saya ni cikgu, saya rasa saya kena potong sikit Ya, cikgu. betul. Nampak tu lebih besar daripada tapak dia. Kita buka. Okey, tampal. Boleh Nisa? Boleh cikgu, boleh cikgu. Boleh. Nisa kan pelajar cemerlang. Saya cuba. Okey, sudah buka. Okey, cikgu dah siap. Tapak dia dah ada. Baik. Okey, langkah seterusnya kita nak dirikan dia punya ni lah, bekas pensel kita menggunakan kertas golongan tisu ni lah. Baik. Okey. Cikgu nak buat bahagian tengah ni dulu. Boleh? Yang ni dia panjang kan? Ya, jadi kita kena potong sikit lah. Okey Nisa, masa Nisa nak potong nanti, Nisa boleh potong terus macam tu ataupun nak sengit sikit ke supaya dia nampak macam ada, kata nampak lebih berseni lah. Ya, saya rasa lebih menarik kalau saya potong serong sedikit. Kalau murid-murid di rumah kan tengok, saya rasa kita boleh nampak dia ada satu garisan serong. Ya, betul. Boleh ke kalau saya ikut garisan? Boleh. Cikgu pun nak juga. Boleh. Nak juga, nak sama. Kan, tak ada masalah. Okey. Untuk murid-murid di rumah, bila nak buat tu, macam biasalah, bila nak potong ni kita guna pisau. Pisau ni tajam. Ya. Jadi kena berhati-hatilah. Hati-hati dan di bawah pengawasan. Betul tu. Okey, kita tebuk dulu sikit. Tebuk sedikit mengikut garisan. Tebal juga rupanya kertas ni. Jadi okey, boleh. sangat penting. Okey, potong saja. Potong saja cikgu ya. Murid-murid di rumah jangan lupa sentiasa berada di bawah pengawasan orang lebih dewasa sekiranya menggunakan peralatan yang tajam. Betul. Potong sikitlah. Potong sikit. Okey. Alamak, koyak. Ya. Tak apa. Jas, kita buat dia, bukan dia buat kita. Ya, betul cikgu. Saya nak sikit. guna gunting pula cikgu. Alamak. Sengit sikit tak apa. Okey. Tak apa jadi berbentuk-bentuk lah. Jadi bentuk-bentuk. Dapat dua macam ni. Ya. Serong sedikit. Boleh macam ni cikgu? Boleh. Macam tinggi sangat je, nanti saya akan adjust bagi dia. Boleh, tak ada masalah. Betul kan, bagi dia rendah lagi untuk sesuai untuk pen saya. Dia sebenarnya bila kita buat karya seni ni, dia atas kreativiti kita lah. Kita nak olah bagaimana karya tu. Baik. Boleh cikgu. Kita yang buat dia. Dan yang penting bahan-bahan saya tengok di hadapan kita ni cikgu, semuanya bahan kita semula. Baik untuk alas kita, betul tak cikgu? Betul. Tidak kita menambah boleh bilangan berjimat sampah, cermat. kita menggunakan kembali apa yang ada. Okey, langkah mudah. Untuk bahagian ni cikgu nak gunakan glitter form ni, cikgu nak tampal je. Tampal saja di atasnya. Betul. Saya rasa kan saya nak hias bekas pensel comel saya ni dengan menggunakan ni batang aiskrim hiasan yang berwarna-warni yang kita boleh dapat di kedai. Boleh cikgu? Boleh. Teruskan. Nisa kena gunakan itulah pistol. Baik. Saya akan gunakan pistol perekat panas untuk lekatkan batang aiskrim hiasan ini warna-warni ini kepada saya punya kertas golongan tisu. Kertas golongan tisu saya. Betul. Baik. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh cikgu. Cikgu buat yang ni, Nisa buat yang itu. Boleh, baik cikgu. Sebenarnya ikut kita lah mana kita nak buat dulu kan. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Baik. Sekali lagi berhati-hati ya. Murid-murid menggunakan pistol perekat panas ni. Okey, saya akan tampalkan. Okey, tampal. Sini. Nisa tengok ni. Kan cepat tu. Lagi mudah. cepat kalau kita betul. gunakan
pelekat hiasan ni. Ya, dia cepat. Mudah kerja kita. Okey, ini dia Nisa. Tengok ni, cikgu dah siap dah tampal. Nampak? Laju, Cantik tak? mudah, pantas. Cantiknya. Saya masih lagi cuba menghiasi gulungan tisu saya ni menggunakan batang aiskrim warna-warni ni. Nampak cantik tak cikgu? Cantik. Gabungan warna yang telah saya pilih. Kita ada juga batang aiskrim yang tidak berwarna yang murid-murid boleh gunakan. Ikut pilihan masing-masing. Ya, Kan, betul cikgu, tu. Kan? Kita buat ikut kreativiti. Ya. Terpulang pada minat masing-masing. Baik. Cikgu dah ada satu. Cikgu nak tambah lagi satu Ya, ke? saya pun nak tambah satu Baik. lagi. Kali ni saya nak menggunakan lidi sate. Baik, cikgu. Okey, jadi kita buat tu biar nampak ada variasi lah. Ya. Tapi cikgu, lidi sate ni sedikit lebih kecil Ya, betul. berbanding permukaan batang aiskrim ni. Mungkinkah ia memerlukan lebih masa? Ya, begitulah Nisa. Bila kita nak gunakan objek yang kecil ni, kita perlu teliti. Bila nak teliti tu dia akan ambil masa yang agak panjang lah, agak lama. Ya. Tapi tak apa, kita kena tekun dan sabarlah. Betul. Nak dapatkan hasil yang terbaik, kita kena buat kata apa, sepenuh hati. Sepenuh hati, betul cikgu. Tapi tak apa, kata cikgu Syukri tadi kita kena tekun. Tengok betapa tekun saya. Warna apa pula lepas ni? Pandai saya susun satu ni. persatu. Cantik berwarna-warni. Ya. Okey, yang ini merupakan batang aiskrim hiasan yang terakhir. Tampakkan. Dah siap cikgu. Wow, cepatnya. Wow, Dah siap dah. Hebat kan saya? Hebat sangat ni. Tak boleh jadi cikgu ni. macam Cikgu mana? kena lawan ni. Cikgu Cikgu tengah buat, dah Nampak separuh. macam banyak lagi je tu cikgu. Tak apa, sekejap je. Okey. Nisa, Ya. apa tu? Apa tu? Mana? Mana? Tadi? Tak ada pun. Tada! Cikgu Syukri dah siapkan ya tadi? Cikgu dah siapkan dah. Diam-diam je cikgu buat. Laju je cikgu ya. Okey, kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Cantik tak? Wah, kemasnya. Ini yang saya telah siapkan menggunakan batang aiskrim berwarna tadi. Okey, yang ni saya buat menggunakan lidi sate. Lidi sate yang telah dipotong dengan kemas. Okey cikgu, seterusnya saya dah ada bekas pensel saya ni. Saya akan tambah kemudian. Ada lagi beberapa yang saya nak tambahkan. Jadi macam mana kita nak lengkapkan bekas pensel kita ni? Sebaik-baiknya kita buat 3 lah Nisa. 3, baik. Saya ada yang mungkin kita boleh ambil pendek, satu yang lagi. rendah ni. Menggunakan bahan yang lain pula. Saya rasakan tadi cikgu ada sebut tentang bentuk. Saya nak gunakan kotak yang bentuk petak ni boleh cikgu? Boleh. Kita ada bentuk bulat, silinder. Cikgu cadangkan Nisa tampal saja. Tampal sahaja. Tampal saja dengan kain felt ataupun dengan kertas warna. Baik. Saya akan gunakan kotak yang bentuk petak ni cikgu. Saya nak tampal dengan kertas warna hitam boleh cikgu? Boleh. Teruskan. Yang ini kotak yang mudah didapati kalau kita beli apa-apa barang kan dapat dalam kotak kecil-kecil macam ni pun boleh digunakan untuk bekas. Itu macam kotak ubat gitu kan? Ya, kotak ubat pun iya, kotak mainan pun boleh cikgu. Apa-apa sahaja yang rasa-rasanya muat dengan barang-barang yang murid-murid yang nak letakkan di rumah. Okey. Untuk kotak tu cikgu rasa sangat sesuai kalau kita nak letakkan alatan yang kecil lah seperti pemadam, betul, cikgu. dawai kokot. Saya nak tandalah di mana saya nak potong kertas saya ni supaya saya boleh tampalkan betul-betul ikut saiz. Kalau yang tinggi ni sesuai untuk macam berus lukisan, pensil, pen dan sebagainya. Saya pun nak letaklah bero-bero lukisan saya. Cikgu pun ada juga kotak mainan. Ya. Kotak apa-apa sajalah yang bersaiz kecil dan sesuai diletakkan. Nampaknya saya dah tapak saya dah ada yang berbentuk silinder dan saya dah siapkan kotak saya cikgu. Sekarang ni langkah seterusnya, adakah kita nak meletakkan bentuk-bentuk seni di atas tapak kita ni cikgu? Ya, betul tu. Nisa tengok ni apa cikgu sedang buat. Cikgu cikgu sedang meletakkan kita punya bentuk-bentuk silinder ni kepada tapak kita lah. Okey, yang ni belum lagi. Yang ni dah. Okey, yang kedua cikgu masukkan. Nampaknya kita kena letakkan gam kita ni di bahagian bawah. Ya, betul, bahagian bawah. Baik. Hati-hati Nisa. Baik. Panas tu. Sedikit panas. Murid-murid di rumah pun jangan lupa untuk sentiasa berada di bawah pengawasan ketika menggunakan pistol perekat panas ni ataupun gunakan apa-apa bahan yang tajam. Baik. Okey. Sudah letakkan gam. Dan saya akan letakkan di tapaknya. Okey. Ini cikgu punya. Okey, sekarang kita letak bahagian depan ya. Baik. Kotaknya tak bahagian depan cikgu. Saya letak depan. Saya rasa saya nak tambah lagi lah silinder saya ni nak maklumlah banyak barang banyak saja betul tu, nanti nampak hilang tu. lagi murid-murid di rumah. Kita bergerak seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik KKD. Saya nak buat lagi satu cikgu. Warna apa? Teruskan.
Okey, Nisa. Ya. Seterusnya kita nak buat dekorasi bebas. Dekorasi bebas. Okey, kita nak menghias lah. Mungkin kita boleh tampal dengan beberapa alat hiasan ni lah. Barang-barang hiasan. Barang-barang hiasan yang ada atas meja kita ni. Jadi Nisa nak guna pilihlah apa yang Nisa suka untuk kita tampal pada kita punya bekas pensel comel. Saya dah gunakan ada sedikit bunga. Di hadapan saya ada, wah cikgu, macam-macam bentuk ni. Stiker, pelekat. Dan saya nak letak nama boleh cikgu? Boleh. Saya ada yang huruf-huruf ni boleh letak nama. Okey cikgu, jom kita nak mulakan macam mana cikgu? Itu terpulang pada kreativiti Nisa lah. Macam mana Nisa nak menghias, nak mendekorasikan Nisa punya bekas pensel comel tu. Okey, saya nak mulakan sebab Jom, kan saya cikgu dah pun ada nak mulakan. Saya nak letak kumbang lah. Barulah sesuai. Bunga. Cikgu nak minta seko boleh? Boleh cikgu. Silakan cikgu. Saya ada banyak kumbang. Okay, saya akan tampal di sini. Okey tak agak-agak. Tampalkan di sini. Okey. Ada bunga. Okey, saya nak tambah lagi. Kan? Cikgu letak di sini pun boleh. Banyak sikit. Boleh cikgu? Boleh. Okey, saya nak tampal ni lah. Lagi ada bunga kan? Nak juga bunga. Boleh cikgu, tak ada masalah. Saya pun nak tambah supaya lebih comel. Saya akan tampal lagi di bahagian tepi ni. Boleh cikgu ya? Okey, ada kumbang yang besar ni. Ni pun boleh guna juga. Kumbang pun boleh cikgu. Ada lagi. Nak beritahu kat saya tadi nak letak nama. Tapi saya mungkin akan letakkan huruf di hadapan nama saya sahaja. Kita tengok apa yang ada. Nak tampal apa? Nisa. N-I-S-A. Boleh tu. Letak nama penuh saya cikgu. Tak muat. Saya akan gunakan huruf N. Boleh cikgu saya tampal dekat sini? Boleh, teruskan. Nampaknya bekas pensel comel Nisa dan Cikgu Syukri dah pun siap. Cikgu tunjuk sikit dekat murid-murid di rumah apa yang telah Cikgu siapkan atau hiaskan pada bekas pensel comel Cikgu. Ini dia. Okey. Cikgu letak dekorasi bunga-bunga lah biasalah. Kemudian ada sedikit kumbang kat sini, 2 ekor, satu kat bawah, satu kat atas. Okey, kemudian cikgu letak nama. Sebab cikgu tengok orang sebelah tu buat letak nama dia tadi. NK, jealous pula kan cikgu. Jadi nak juga. Cikgu pun buatlah satu kat sini kan. Saya ada bunga ros tu cikgu. Ada bunga ros Cantik tak? Cantik lah. Tengok Nisa punya, Nisa punya. Daripada saya je ni. Nampaknya saya telah pun menambah nama saya tapi saya letak NK sahaja di sini. NK dan saya tambah bunga-bunga di tepi. Saya ada siput cikgu. Cikgu tak ada. Dalam taman saya ada siput, ada rama-rama. Konsepnya taman. Macam itulah. Wah, nampaknya kita dah siapkan hasil seni kita pada hari ini. Apakah nilai yang telah kita pelajari? Mungkin secara langsung atau tidak langsung cikgu dalam aktiviti kita hari ini. Okey, antara nilai yang pertama yang boleh kita kongsikan di sini ialah berjimat cermat. Berjimat cermat, betul. Okey, sebab kita gunakan kebanyakan barang-barang terpakai. Betul, yang ada di rumah, yang mungkin kita rasa boleh buang tapi sebenarnya boleh digunakan kembali. Betul tak cikgu? Boleh kita semula. Kemudian kita belajar juga nilai sabar. Kesabaran. Betul, sebab bila kita nak buat ni projek ni dia akan makan masa yang lama kan. Jadi kita perlu tekun, sabar untuk siapkan sesuatu karya tu. Ya, dan bersungguh-sungguh. Ya, betul. Macam saya tadi bersungguh-sungguh nak tampal satu persatu. Tahu-tahu Cikgu Syukri juga siap dulu. Tak apalah Nisa, semua Nisa dah belajar sesuatu hari ni. Betul tu. Cantik sangat. Cikgu suka tu. Dan di hadapan kita, cikgu ada banyak lagi contoh lain yang telah pun kita siapkan. Mungkin memberi lebih idea kepada murid-murid di rumah. Contoh yang Nisa pegang di awal-awal tadi. Yang ini hanya menggunakan batang aiskrim yang tidak berwarna dan Nisa letak KKD. Di hadapan cikgu ada apa cikgu? Okey, yang ini kita gunakan tin Baik. Tin susu dan juga tin sardin lah. Okey, kemudian kita tambah dekorasi bunga. Terus nampak menarik. Mungkin kita boleh tambah cat ke apa-apa kan. Kita letak. Kita gunakan cat. Kalau di hadapan kita ni ada yang gunakan botol plastik dan sebagainya. Baiklah murid-murid di rumah, Nisa harapkan apa yang Nisa dan Cikgu Syukri lakukan hari ini bersama-sama dapat membantu adik-adik lakukan ataupun hasilkan bekas pensel comel adik-adik di rumah. Terima kasih Nisa ucapkan kepada Cikgu Syukri dari SK Bukit Damai Lancang Pahang kerana sudi bersama-sama dengan kita hari ini di Kelab Kraft Didik KKD. Semoga jumpa lagi Cikgu Syukri. Kita ada kelas lain juga kan? Betul, kita ada akan banyak lagi yang kita nak belajar sama-sama. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Boleh letak ni kan?
KPM